Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara hari ini memutuskan kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 3% pada tahap OPR semasa pendirian berkenaan agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Negara memaklumkan MPC juga kekal waspada terhadap perkembangan semasa dan terus memantau data baharu bagi penilaian prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negara. Kerajaan sedang memperhalusi langkah terbaik untuk melindungi pesara susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan pindaan kepada Undang-Undang Pencen. Perdana Menteri berkata mekanisme mengenainya sedang diperincikan dan pengumuman berhubung perkara itu akan dibuat tidak lama lagi. Perdana Menteri memaklumkan kerajaan tiada halangan melaksanakan inisiatif pengeluaran KWSP secara berkala atau bulanan apabila pencarum mencecah umur persaraan. Cadangan di kemuka KWSP itu kini di peringkat akhir perbincangan. Pelaksanaannya pula perlu mengikut keupayaan KWSP dan penelitian terperinci terhadap beberapa kekangan. Usaha menoktahkan kemiskinan masyarakat luar bandar perlu terus dipertingkatkan oleh setiap agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kerjasama antara agensi mampu mencapai hasrat menoktahkan kemiskinan seperti yang disasarkan. Timbalan Perdana Menteri berkata, setiap perancangan dan program yang dilakukan perlu mempunyai keberkesanan dan impak terhadap kumpulan sasaran iaitu rakyat luar bandar. 11 buah lagi pusat ekonomi digital PEDI akan diwujudkan di Negeri Sembilan dengan peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta setahun. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, PEDI akan dibina di Labu, Ampangan, Johor, Sikamat, Temyang dan Pilah. Turut terlibat Seri Menanti, Bukit Kepayang, Mambau, Rahang, Seremban Jaya dan Chuah. Setakat ini terdapat 186 PEDI sedang dalam pembinaan di seluruh negara. Dalam pada itu, RM100,000 diperuntukkan bagi proses baik pulih PEDI Filda Palung 11. Ia susulan kerosakan akibat bencana ribut pada bulan lepas. PEDI memainkan peranan penting sebagai penyambung dan pemangkin ekonomi digital penduduk setempat. Remaja lelaki dipercayai mencekik adiknya hingga mati di reman 7 hari hingga 12 Julai ini bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nurul Ashikin Rosli di Mahkamah Magistrate Air Keruh. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang pemuda maut dipercayai digilis kereta api di Kampung Tanjung Pasir Mas. Mangsa Muhammad Akil Irfan Hizwan, 23 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian pukul 7 pagi itu. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Pasir Mas untuk dibedah siasat dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Cengal, Kampung Jelujuk. Bayi perempuan masih bertali pusat ditemui di atas lantai di sebuah kedai menjual ayam awal pagi tadi. Bayi tersebut ditemukan kira-kira pukul 7.45 pagi oleh pemilik kedai di Jalan Air Putih Cukai, Kemaman. Ketua Polis Daerah Kemaman berkata ia disedari pemilik kedai sebaik tiba untuk memulakan perniagaan. Bayi cukup sifat itu telah dibawa ke Hospital Kemaman untuk menerima rawatan lanjut. Keluarga mangsa tragedi kepala air di Jeram Air Putih masih berharap Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun, ditemui dengan selamat. Abang mangsa Syahrizal Saliman berkata keluarga juga mengharapkan keajaiban dan sabar menanti berita baik daripada pihak berkuasa. Keluarga turut berdoa dapat dipertemukan dengan mangsa sama ada hidup atau mati. Setakat petang tadi, operasi SAR masih gagal menemui Muhammad Fikri dan seorang lagi mangsa, Putri Nur Fatin Karim, 14 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, operasi SAR ditangguhkan 5 petang tadi dan akan disambung 9 pagi esok. Operasi masuki hari kelima itu ditangguhkan lebih awal berikutan cuaca buruk. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Georgetown atas tuduhan memperdaya seorang wanita warga emas menyerahkan kad ATM miliknya.
tertuduh didakwa melakukan transaksi pengeluaran wang RM5,863 menggunakan kad ATM tersebut. Mahkamah menetapkan jaminan RM4,000 dan mengarahkan tertuduh melapor diri di Balai Polis berdekatan 2 minggu sekali sehingga kes selesai. Seorang warga Mas dan bayi berumur kurang setahun terselamat selepas sebuah rumah terbakar di Labuan pagi tadi. Kejadian berlaku di Kampung Lubuk Temiang. Mangsa berjaya diselamatkan ahli keluarga lain dengan bantuan jiran. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Isu penukaran label kampit beras yang dilakukan bagi memanipulasi harga di pasaran. Bagi membanterasnya, KPDN akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Bagaimanapun, menurut Menteri KPDN, setakat hari ini pihaknya belum menerima lagi bukti kebenaran berhubung isu berkenaan. KPDN Terengganu dengan kerjasama PDRM berjaya menumpaskan sindiket penyelewengan diesel bersubsidi menerusi Ops Tiris. Ia hasil 4 serbuan berasingan di 3 stesen minyak dan sebuah stor pengumpulan diesel di sekitar Paka, Dungun dan Kertih Kemaman. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM313,000 dan 3 individu warga tempatan ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Hakimah Muhammad Yusof mendahului senarai 300 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan sempena Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong 2023. Beliau dianugerahkan darjah Johan Mangku Negara oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada istiadat pengurniaan di Istana Negara. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke istiadat itu. Siasatan sedang dijalankan terhadap syarikat swasta yang menguruskan individu diberi notis penolakan masuk NTL Jabatan Imigresen di KLIA. Menurut Menteri Pengangkutan, laporan lengkap akan dibentangkan kepada Kabinet selepas siasatan selesai. Sebagai rekod, pengurusan NTL dikendalikan syarikat swasta yang dilantik Jawatankuasa Pengendali Syarikat Penerbangan sejak 2015. Sebanyak 195 restoran dan premis makanan di Sarawak telah menyertai inisiatif Menu Rahmah. Pengarah KPDN Sarawak berkata, perkara itu merupakan satu perkembangan yang baik sejak inisiatif berkenaan dilancarkan di Sarawak pada Februari lepas. Justru KPDN terus menggalakkan mana-mana pengusaha restoran agar turut serta dalam menyediakan Menu Rahmah. RM33.6 juta diperuntukkan kepada DBKL bagi penyelenggaraan dan penggantian lift di 5 kawasan PPR sekitar ibu kota. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata, peruntukan yang disalurkan bagi membantu penggantian 62 lift membabitkan 19 blok perumahan yang bakal memberi manfaat kepada 9,274 keluarga. KPKT terus memantau dan menjalankan intervensi bagi meredakan peningkatan jumlah projek sakit. Ia berikutan bilangan projek bermasalah boleh menjangkau lebih 1,000 kes sekiranya perkara tersebut tidak dilakukan. Setakat 30 April lalu, 481 projek sakit direkodkan di seluruh negara. Kementerian Kesihatan akan melancarkan program Madani Afiat di Gombak, Selangor Ahad ini. Program mengandungi pengisian seperti pameran kesihatan, program galakan bagi orang awam untuk melaksanakan saringan kesihatan serta kempen pencegahan denggi. Program juga menjadi platform penyebaran maklumat asas pencegahan penyakit dan hebahan tentang program kesihatan kepada rakyat. Jumlah kes demam denggi mencatatkan penurunan sebanyak 226 kes kepada 2,582 kes pada Minggu Epidemiologi ke-25 bagi tempoh 18 Jun hingga 24 Jun berbanding 2,808 kes minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan berkata, tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan. Bilangan lokaliti hotspot pula meningkat kepada 130 lokaliti berbanding 110 lokaliti.
Kerajaan Perak akan membina loji rawatan air bagi menangani isu bekalan air kerap terjejas akibat kemarau. Menteri Besarnya berkata, pembinaan dirancang dilakukan dalam masa terdekat berikutan masalah tersebut berada di tahap kritikal. Walau bagaimanapun, peruntukan tinggi daripada Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi merealisasikan pembinaan loji tersebut. Felcra Kesedar perlu tingkat kerjasama bagi pengeluaran 1 juta ekor ayam pedaging bagi setiap pusingan berbanding 250,000 ekor ketika ini. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri yang mahu dua agensi berkenaan mencari kaedah terbaik menjayakannya. Sebelum ini, Felcra dan Kesedar terlibat membangunkan projek ternakan ayam secara tertutup di Paluh 4 Gua Musang. Menerajui kemampanan industri sawit termasuk menghadkan keluasan kawasan tanaman terus menjadi perhatian. Timbalan Perdana Menteri berkata, bagi meningkatkan pengeluaran usaha difokuskan kepada kawasan tanaman sedia ada melalui aktiviti penanaman semula. Kemampanan sektor sawit kini merupakan isu global yang perlu ditangani bersama bagi keseimbangan antara kemakmuran ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB memperkenalkan dua teknologi baharu dari kluster bioteknologi dan makanan untuk pengkomersialan. Teknologi-teknologi tersebut ialah platform Genotype berizolusi tinggi True to Type versi 2 dan keju mozzarella analog berasaskan sawit. Setakat 2022, MPOB telah menawarkan 712 teknologi dan 194 perkhidmatan dalam industri sawit di mana 233 daripadanya telah dikomersialkan. Pendapatan e-dagang pertubuhan di Malaysia mencatatkan pertumbuhan ketara 10.4% tahun ke tahun pada suku pertama 2023 kepada RM291.7 bilion. Jabatan Perangkaan berkata, pertumbuhan dipacu sektor pembuatan dan perkhidmatan. Pada 2022, pendapatan e-dagang merekodkan RM1,099.7 bilion, meningkat 6% berbanding tahun sebelumnya. Pelaksanaan sistem e-invoice LHDN mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan selain memberi manfaat berganda kepada pembayar cukai seluruh negara. Sistem yang akan dilaksanakan bermula Jun tahun depan menyasarkan syarikat dalam negara yang berpendapatan lebih RM100 juta setahun. Sistem berkenaan meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai. Penubuhan pusat dialisis perkeso adalah langkah tepat. Penjimatan membolehkan hasilnya disalurkan semula kepada orang berinsurans dalam bentuk faedah lain. Menteri Sumber Manusia berkata, sejak kemudahan dialisis diperkenalkan perkeso pada tahun 1999, kos yang ditanggung adalah RM1.12 juta dan meningkat RM334.67 juta pada 2022. Malah ia dijangka mencecah lebih RM0.5 bilion dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sekurang-kurangnya 29 penumpang maut manakala 19 lagi cedera selepas bas terjunam ke gaung di Lebuh Raya Oaxaca, Selatan Meksiko pada Rabu. Bas dari Mexico City itu terbabas ke dalam gaung sedalam lebih 10 meter kira-kira pukul 6.30 pagi. Tragedi dipercayai berlaku selepas pemandu dikatakan hilang kawalan. Kemalangan bas sering berlaku di Meksiko, kali terakhir pada April lepas apabila 18 maut setelah bas jatuh gaung. Di Afrika Selatan, 16 maut disyaki terhidu gas nitrit di sebuah penempatan di Boksburg Timur, Johannesburg. Laporan media tempatan menyebut insiden itu dikatakan mempunyai kaitan dengan aktiviti perlombongan haram di kawasan terbabit. Gas nitrit oksida sering digunakan pelumbung untuk mengekstrak emas daripada tapak perlombongan. Siasatan lanjut berhubung insiden berkenaan masih lagi berjalan.
Peru mengisytiharkan darurat susulan gunung berapi Ubinas terus bertindak aktif dengan mengeluarkan abu dan gas. Perintah berkenaan berkuat kuasa selama 60 hari melibatkan daerah Mocugua yang terletak lebih 1,000 km dari Selatan Lima. Ubinas kembali aktif selepas 4 tahun dengan memuntahkan abu sebanyak 2 kali sehingga menjejaskan bandar berhampiran. Gunung berapi berkenaan mula aktif sejak 24 Jun. Hujan lebat di beberapa wilayah China menyebabkan bencana geologi terutama di Chongqing. Malah situasi berkenaan dapat dilihat apabila sebahagian jambatan landasan kereta api Sibuhi runtuh sekaligus menyebabkan pengangkutan tren tergendala. Turut berlaku kejadian tanah runtuh di laluan Lebuh Raya. Amaran bencana geologi telah dikeluarkan di bandar yang merupakan antara paling ramai penduduk di China. Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Azam Hussein dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.